ceritakan tentang macam mana jalan nak sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni ramai rindukan syurga, semua orang nak masuk syurga dan itu pun yang kita mahukan. Tetapi bagaimanakah jalan nak menuju ke syurga itu? Kerana itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam baru-baru ni kita pun ramai-ramai mengangkat spanduk mengagungkan hari kelahirannya dengan selawat, dengan tazkirah barangkali. Tetapi adakah sekadar itu sahaja sudah mencukupi untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun ada benda lain lagi yang perlu kita perhalusi? Maka syarah daripada hadis ini dia meletakkan poin yang pertama, ialah dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Allah Subhanahu Wa Taala, saya baru-baru ni ada program dengan anak-anak di sekolah lah, sekolah menengah, sekolah rendah pun ada, di office pun ada. Ramai minta menceritakan tentang bagaimana kita nak merasakan lebih rasa cinta kepada Rasulullah, dan bagaimana kita nak jadikan Rasulullah itulah satu-satunya jalan yang bawa ke syurga. Maka saya pun tunjuklah video-video anak-anak ni, dia suka video apa, kartun-kartun kanak-kanak yang superhero. Kalau tuan-tuan tahulah, Megamato lah, apa lagi, Boboiboy lah, kan. Kalau di peringkat ayah-ayah, mungkin dia dah minat artis-artis, kan. Kemudian mungkin dia minat sama ada artis dalam negara atau luar negara, ataupun mungkin dia minat pemain bola, pemain badminton, penyanyi dan sebagainya. Orang-orang yang memberi kesan kepada hidup dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia meletakkan satu ayat yang sangat agung sehingga dia menggambarkan ada satu insan yang mana kalau kita mengidolakan dia, maka kita akan bertemu Allah dan kita akan dapat ganjaran di akhirat. Karena itu Allah sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah benar ada seorang insan padanya suri teladan yang terbaik bagi orang yang mengharapkan ganjaran daripada Allah dan juga hari akhirat. Kalau kita tanya soalan dalam diri kita, agak-agak orang yang kita minati itu, adakah dia ada kelebihan yang boleh memandu, membimbing, memimpin kita ke jalan Allah? Tak kisahlah siapa pun dia, kan, artis ke ataupun hero yang disukai ke, adakah dia mampu untuk menyelamatkan kita kembali kepada Allah dalam keadaan baik? Apatah lagi apabila berada di padang mahsyar, adakah dia boleh membimbing kita sehingga ke syurga? Maka tak adalah dah mana-mana idola yang boleh bawa, melainkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam hadis Nabi kata, anta ma'aman ahbabta. Sahabat tanya, dia kata, ya Rasulullah, kita ni nanti dibangkitkan macam mana, dengan siapa? Maka Nabi pun kata, kamu akan dibangkitkan bersama orang yang kamu cintai. Tonton bayangkan, kalau orang yang kita cintai, apa maksud idola? Idola ni ialah apa-apa sahaja yang dibuat olehnya sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada kita. Tuan-tuan tengok sekarang ni, kita kehilangan ketandusan seorang idola yang sepatutnya memandu kita ke jalan baik. Tapi bila tengok Facebook, bila tengok TikTok, bila tengok Instagram, bila tengok YouTube, kita cari seorang yang boleh kita belajar perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan kesat. Saya bagi ambil contoh yang harus, perkataan harus. Kalau perkataan kotor ramai dah belajar dah. Dulu mungkin kita biasa bercakap, tapi bila tengok orang sekarang, nak pergi mana bye?
Dia gunakan perkataan tu jadi macam terlekat dekat bibir kita. Kita pun, weh, bye. Bagaimana bye? Dia jadi macam terlekat. Itu baru contoh yang kita kata mungkin makna dia tak merosakkan. Tapi kalau kita terkesan, nak bagaimana bodoh? Apa? Maksudnya secara tidak langsung, apa sahaja yang kita melihat, mendengar daripada influencer-influencer, siapa pun dia, sedikit sebanyak memberi kesan, bahkan dia mengubah kita pun boleh bercakap begitu. Maka adakah itu jalan yang terbaik untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala? Maka kerana itu Nabi SAW diutuskan supaya manusia ikut dia, bukan hanya sekadar menyatakan manifestasi selawat kepada dia, tetapi yang perlu dilihat ialah apa yang dilakukan. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat khutbah 2 kali yang lepas atau 3 kali yang lepas, Rasulullah antara lisan dan tindakan, kalau tuan-tuan ingat, adakah Nabi ni seorang yang pencakap sahaja tanpa berbuat, ataukah dua-dua diiring? Maka dalam hadis ni ada seorang sahabat yang nama dia Nu'man bin Qawqal. Dia tanya dekat Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku jaga solat 5 waktu, kemudian aku berpuasa di bulan Ramadan. Tengok tuan-tuan, soalan sahabat ni. Soalan sahabat ni tidak terhenti kat situ. Yang kita ni kadang-kadang terhenti dekat situ. Macam mana? Solat nak solat, puasa nak puasa, tapi mulut tak jaga, perbuatan tak jaga. Tapi sahabat ni ditanya, ya Rasulullah, kalau aku solat, aku puasa, kemudian aku menghalalkan yang halal, aku mengharamkan yang haram. Maksudnya, dia mengiringkan sama-sama. Mengiringkan apa yang Allah halalkan, dia pun ikut taat. Apa yang Allah haramkan, tetap dia tidak berbuat demikian. Dia terus, dia iringkan. Kita kata tak apalah, aku kuat-kuat maki orang pun aku solat. Kan? Aku buka aib orang pun aku solat. Maka Rasulullah datang mengajarkan kita jalan menuju ke syurga Allah dengan mudah, dengan selamat. Siapa lagi tuan-tuan yang boleh tunjuk jalan ke syurga? Ada selain Rasulullah? Ada? Kita kata dia sebaik-baik utusan yang Allah angkat untuk kita jadikan idola. Dan pengutusan Rasul bukan sahaja sekadar dia seorang Nabi, dia juga pernah jadi seorang bapa, dia pernah jadi seorang suami, dia menjadi seorang panglima tentera, dia menjadi seorang kawan, dia pernah bekerja. Maka apa yang dibuat itu sepatutnya kita juga mencontohi dalam setiap tindak tanduk dia. Kita tengok tuan-tuan dalam sirah Nabi ataupun dalam Quran pun Allah sebut. Orang panggil dia kahin. Orang panggil dia syair, pensyair. Orang panggil dia tukang bomoh. Orang panggil dia majnun, gila. Orang panggil dia bodoh. Tapi kita tak pernah lihat satu perkataan yang sama diulang oleh Nabi lontarkan kepada kawan dia macam tu. Kita orang panggil gila, engkau pun gila juga. Kita orang panggil babi, kita pun panggil dia babi juga, umpamanya. Jadi tengok akhlak Rasulullah SAW. Hatta ketika Nabi dipukul, ditindas, dihina, pun tetap Nabi tidak mendoakan kecelakaan dan Nabi tidak membalas dengan perbuatan yang sama. Itu akhlak yang terbaik. Kita kadang-kadang kawan usik sikit, mungkin pasangan kita nak bermanja-manja mengusik sikit, kita punya panas baran, subhanallah. Kita lihat tengok macam mana kepribadian kita. Maka soalan yang sangat ringkas dan mudah, sahabat ni tanya, bolehkah aku masuk syurga kalau aku buat perkara ni? Kemudian Nabi kata, Nabi tak kata pun,
Susah sebenarnya Mat. Kau nak masuk syurga ni dia kena sini terus pusing balik, patah balik, pergi balik, pusing balik, tak ada. Nabi dengan jawapan yang ringkas, na'am. Ya. Sebab apa? Yang dia tanya ialah bukan nak tentang jaga solat je. Dalam masa yang sama dia nak menjaga halal haram. Maka dia mengiringkan. Maka Nabi kata, simple. Ada orang dia kata, macam mana nak masuk syurga Allah? Kalau macam mana nak masuk syurga Allah kalau belum kenal Allah? Engkau dah solat tapi tak kenal Allah. Macam mana nak masuk syurga? Ni kalau tuan-tuan kenal Ismail bin Arifin. Lepat. Pernah dengar nama tu? Ni bukan kuih lepat tu. Rambut yang kerinting-kerinting tu. Haji kenal biasa dengar tengok dah YouTube. Ajaran dia bagus kah? Di antara orang yang mengajar dia kata tak payah solat. Sebab apa? Dia kata Rasulullah diutuskan zaman dia. Jadi dia ajarlah kawan-kawan dia sada sembahyang. Tuan-tuan sekarang bila Rasulullah dah wafat, sepatutnya tak payah sembahyang cara Muhammad. Kita sembahyang cara kita. Tengok tuan-tuan. Andai dia nak main istilah, dia nak pusingkan otak kita. Siapa dia? Saya tak tahu. Tapi ceritanya ni. Orang boleh jadi gila. Dan boleh jadi sesat. Apa dia? Betul tuan-tuan. Sampai ada yang ajar solat pakai niat. Solat pakai niat. Duduk kat kerusi, niat sahaja aku solat kerana Allah Ta'ala. Dah, bangunlah buat kerja. Selesai. Ya. Ya. Betul. Perlu untuk menyatakan kebenaran. Dia bawa satu ajaran. Kita kena berdebat supaya kita nak nampakkan dia berada di pihak yang sesat. Bukan sengaja nak sesatkan dia. Bahaya lah tuan-tuan. Dia kata Quran tak betul. Hadis tak betul. Dia kata kita ikut Quran lah. Saya kata ikut Quran. Quran tu diturunkan kepada siapa? Muhammad. Nak faham Quran tu kena ikut Muhammad juga. Dia kata jangan ikut Muhammad. Ikut Quran tak apa. Baik. Tak apa, ni cerita personal je. Nanti kita bincang lagi. Jadi ceritanya apa? Jalan yang mudah nak menuju ke syurga Allah adalah jalan yang seperti mana Nabi sebutkan. Jalan yang mudah untuk kita masuk syurga Allah adalah jalan yang seperti mana sahabat ni tanya. Dia mengiringkan. Ada orang dia kata, tak apalah, aku buat maksiat banyak mana pun, yang penting aku solat. Kira sah masuk syurga. Kemudian dia mula main isu sebahagian kumpulan Mu'tazilah. Dia kata iman akan bertambah dengan ibadah, tetapi dia tak akan berkurang dengan dosa. Tuan-tuan buat dosa macam mana pun, iman tak akan berkurang. Sebab apa? Dia kata iman tu bab yang lain, dosa tu bab yang lain. Jadi ini, bila kita sebut jalan yang mudah ini adalah jalan seperti mana seorang insan yang Allah utuskan, yang memberi rahmat kepada seluruh alam. Dan tugas Rasul itulah
adalah seperti mana Allah sebut, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Tugas Rasul ni sangat berat. Dia bersusah payah, dia kata diutuskan seorang Rasul daripada kaum kamu. Apa tujuan dia? Supaya kembali sembah Allah dengan cara yang Allah nak. Bukan kembali sembah Allah dengan cara yang kamu nak. Ada orang nak sembah Allah tapi dengan cara dia. Maka kerana itu Rasul diutuskan supaya kita melihat bagaimanakah cara Nabi-Nabi sembah Allah, maka kita follow cara itu. Maka tugas Nabi ialah menyelamatkan mereka daripada kesesatan yang akan menjerumuskan ke dalam neraka dan menuntun mereka ke jalan hidayah yang akan menyampaikan ke syurga. Jadi ini tugas Nabi. Ani'budullah wajtanibut taghut. Tugas Nabi ajak manusia sembah Allah dan jauhkan daripada taghut. Kepercayaan-kepercayaan khurafat. Kalau tuan-tuan ingat, saya pernah sebut sebelum ni, ada diorang sembah Allah, solat juga. Habis solat jumpa bomoh, minta tangkal, minta azimat, minta wafak, minta keselamatan daripada makhluk. Maka dia tak seiring dengan makna ibadah itu ataupun makna sembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan batasan-batasannya dan mewajibkan adab-adabnya. Barang siapa yang berkomit dan berpegang teguh akan disampaikan kepada tujuan. Barang siapa yang membatasi ataupun menyalahi akan dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya telah ditetapkan dan diwajibkan Allah ada pada batas kemampuan manusia kerana Allah mengkehendaki kemudahan dan tidak mengkehendaki kesusahan. Maksudnya manusia ni tuan-tuan, bukan semua orang Allah tugaskan dia kena jadi doktor, kena jadi polis, kena jadi ustaz. Sebab masing-masing dia ada minat dia sendiri, kerjaya dia sendiri. Tapi yang Allah mahukan, dia duduklah di posisi mana pun. Sama ada dia ustaz ke, sama ada dia mufti ke, sama ada dia sultan ke, sama ada dia agung ke, sama ada dia Perdana Menteri ke, sama ada dia siapa lagi, guru-guru ke, dia polis ke, dia bomba ke, dia cleaner ke, siapa pun dia berada di posisi mana pun. Yang Allah mahukan ialah sembah Allah, taat perintah Allah, jaga halal haram. Sama ada dia seorang ayah ke, seorang ibu ke, seorang anak ke, seorang apa lagi tuan-tuan, semualah. Dekat mana sahaja posisi yang kita ada, yang Allah mahukan ialah taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bila sebut ketaatan, dia tak ada ketaatan itu datang dengan jalan yang kita mahukan. Sebab tu jangan ada manusia memaksa Allah. Tuan-tuan tahu paksa Allah. Dia buat satu perkara, dia pergi kat dinding ni, dia ketuk-ketuk kepala, dia kata, ya Allah, terimalah amal ibadatku. Tak kena. Kemudian dia kata, ya Allah, aku tumpahkan darah kerana engkau, maka terimalah ibadahku. Sedangkan nak minta maaf pada Allah pun, mohon ampun pada Allah pun, Allah mengharamkan sampai menzalimi diri. Kan? Bahkan solat, ada siapa-siapa yang rasa sakit bila solat? Tak ada lah. Kan? Bahkan orang yang tak sihat pun, Allah longgarkan cara solat. Allah longgarkan cara solat. Tak boleh solat berdiri, solat duduk. Tak boleh duduk, solat baring. Tak boleh baring, mengiring. Tak boleh mengiring, isyarat tangan. Kemudian isyarat mata. Kemudian isyarat hati. Kalau hati pun dah tak berisyarat, kita solatkan jenazah kepada dia. Hati pun tak boleh dah nak buat isyarat hati. Ada orang yang Allah izin dia memang dia lumpuh satu badan, tapi dia dengar. Dia lumpuh satu badan. Kalau waktu itu pun, kalau dia koma lain cerita tuan-tuan, dia lumpuh satu badan. Koma ni memang dia dah tak sedar apa dah. Tapi lumpuh satu badan ni semua. Waktu itu kena juga dia solat dengan
hati. Tapi kalau hati pun tak ada, kena solatkan dia lah. Baik. Maka tugas Nabi adalah tugas yang sangat berat untuk mengembalikan manusia sembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi diutuskan juga adalah untuk mengajarkan bagaimanakah etika-etika sembah Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau Nabi tak diutuskan tuan-tuan, semua sembah Allah dengan cara masing-masing. Kita tengok satu tokong atau satu kuil, bagaimana mereka sembah Tuhan dia. Tak ada peraturan, tak ada ni. Hadap je mana-mana. Kita Allah wujudkan kiblat. Allah nak wujudkan kesatuan hati. Pun habis-habis solat, maki hamunubah. Maka tak lahir mesej sebenar dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pastilah bila Rasul diutuskan untuk jalan mudah bertemu Allah, maka manusia waktu itu akan rasa rindu syurga dan menempuh jalannya. Dia akan cari jalan untuk menempuh syurga Allah Subhanahu wa taala. Jabir menceritakan tentang orang mukmin yang bercita-cita masuk syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dia datang kepada Rasulullah, bertanyakan tentang jalannya dan meminta fatwa tentang amal yang akan memasukkan ke dalam pengakuannya yang sangat luas. Maka Rasulullah menunjukkan kepada dia apa yang diinginkan dan Rasulullah mewujudkan cita-cita dia. Rasulullah mewujudkan cita-cita dia. Soalan simple, Nabi pun jawab simple. Rasulullah, aku kalau solat, aku puasa, aku jaga halal, aku jaga haram, masuk syurga tak? Simple. Nabi kata, boleh. Sebab dia ni mungkin seorang businessman, sibuk dengan urusan luar. Lepas tu sampai dia kata, kalau engkau kata ya, okeylah tu. Kira lepas ni, wallahi la azidu ala dhalika syai'ah. Kalau macam tu, aku dah tak nak dah tambah apa-apa sunat-sunat ni. Yang penting apa? Yang fardu lepas. Dia jangan sunat dia pakai bantai, tapi fardu tinggal. Terbalik. Kita tengok Ramadan 1 sampai 30, kadang-kadang manusia boleh berdiri untuk tarawih. Tapi fardu dia hilang. Kan? Saya bukan nak compare ibadah tu, tapi cerita sunat dengan fardu ni. Sunat dengan fardu ni. Bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan. Oh Ustaz, Ramadan datang sebulan sekali, jadi kita meraihkan sungguh-sungguh. Macam seolah memusimkan ibadah. Kan? Maka akhirnya manusia lebih rela datang solat ni dalam bab berjemaah umpamanya solat Jumaat, tapi solat fardu lain hilang. Seolah Jumaat itu sahajalah yang agak penting berbanding daripada solat-solat yang lain. Jadi kita tengok bagaimana kita menguruskan kehidupan ini. Bagaimana fardu kita, adakah telah selesai ataupun kita terlampau melebihkan sunat. Ada orang tanya, Ustaz, macam tu saya pernah dengar orang kata kita tak boleh solat sunat selagi mana fardu tak lengkap. Ini pun salah juga. Dia salah mendengar fatwa ni. Sunat ini dia menampal bocor-bocor yang ada dalam fardu. Sepatutnya dia melengkapkan fardu, maka fardu yang lompong-lompong itu ditampal dengan amalan-amalan sunat. Tapi kalau fardu tak dibuat, amalan sunat ada, nak tampal apa tuan-tuan? Kan? Nak tampal apa? Dalam satu hadis Nabi ceritakan tentang salat. Yang mana Nabi kata, inna awwala ma yuhasibu bihin nas yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya perkara pertama yang Allah akan soal di hari kiamat nanti bukan kereta ada berapa, bukan SPM kita dapat A berapa, bukan rumah ada berapa, bukan anak ada berapa, bukan isteri ada berapa. Tetapi yang Allah akan soal bagaimana solat kamu. Sehingga kan sangka baiknya Allah dengan
Allah pada kita. Dipesan dekat malaikat, malaikat, hang tengok Sat, dia punya amalan sunat ada tak? Kalau ada, ambil, tampal-tampalkanlah dekat solat fardu dia. Jadi pelengkap. Tengok tuan-tuan. Maksudnya keperluan tu ada dua-dua. Yang salahnya sunat dilebihkan, fardu ditinggalkan. Tapi kalau fardu dia settle, dalam masa yang sama dia kena iringkan juga perbuatan yang halal haram ini patut dijaga. Baik. Maka orang-orang yang rindukan syurga Allah Subhanahu wa taala, Nabi wujudkan cita-citanya. Dan Nabi mewujudkan cita-cita tu bukan dengan jalan yang susah. Kalau tuan-tuan ingat 13 September, Rabu terakhir bulan Safar. Tuan-tuan ingat ada dengar kisah apa-apa berkaitan dengan bulan Safar? Ada orang-orang yang mengajak dalam Facebook, TikTok, dia suruh mandi bunga, mandi Safar. Untuk apa? Dia kata ada dua perkara. Satu, buang dosa. Yang kedua, buang malapetaka. Musibah-musibah buruk dibuang sekali dalam mandi itu. Mudah sangat tuan-tuan. Saya maki orang, mandi, hapus dosa. Saya berzina, mandi, hapus dosa. Mudah sangat kalau macam tu. Dia ingat macam kita terkena najis, bila basuh dengan air dah selesai. Mudah, bukan macam tu. Ini najis dalam hati. Kekotoran dalam hati. Tuan-tuan minumlah klorok sekalipun, tak selesai hati tu. Kerana dia melibatkan tentang dosa pahala. Tapi akhirnya ada sebahagian yang ikut, join. Di satu negara, di luar, sampai dia kata, tengok, dia punya nak halakan cara untuk sembah Allah ni, cara minta ampun pada Allah ni, dia halakan ke tempat lain. Dia kata, orang tanya, ya wahai Syekh, aku ni dah banyak berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebutkan dosa-dosa dia semua. Lalu dia kata, tak apa, anak muda pergi ambil baldi, masuk ais batu, isi air, kemudian mandi. Sambil mandi sebut, ya Allah, hapuskan dosa. Ya Allah, hapuskan dosa. Anak muda ni tanya secara logik, wahai Syekh, akankah Allah hapuskan dosa? Tengok tuan-tuan, apa dia jawab? Bagaimana mungkin tidak Allah tak hapuskan? Sebab dosa bersifat panas. Mandi air sejuk, hilanglah dosa. Subhanallah. Matematiknya kalau macam ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Karena itu Nabi diutuskan. Nabi suruh manusia rasa menyesal dengan perbuatan itu, kemudian meninggalkan perbuatan itu, kemudian berazam tidak mengulangi. Ini baru definisi betul untuk mohon ampun pada Allah. Ada orang dia nak mohon ampun pada Allah dengan cara keluarkan darah daripada badan, mencederakan diri, jalan dengan lutut, jalan atas paku, jalan atas api, pukul badan dengan pisau. Dia rasa kalau buat macam itulah Allah terima. Kita kata lagi Allah susah nak terima. Kenapa? Kerana jalan itu tidak seperti mana yang diminta oleh Allah, dan dia lari daripada apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kerana itu tuan-tuan, pentingnya kehadiran Rasul. Kalau tak tuan-tuan, kalau Nabi tak ada, tuan-tuan cuba bayangkan je. Tuan-tuan kita ni tak pandai solat pun. Bila dalam Quran Allah kata, solatlah kamu. Tuan-tuan nak solat macam mana? Niat. Solat pakai niat. Kalau Nabi tak diutuskan. Manusia terumbang ambing. Begitulah yang berlaku kepada agama-agama lain. Mereka tidak tahu, oh Tuhan ajak ibadah, tapi Tok Sami ambil kesempatan dan keuntungan. Kesempatan yang melampau pun ada, yang melibatkan maruah wanita pun ada. Alhamdulillah. Dan itu juga berlaku di Mekah. Ketika mana Rasulullah belum diangkat sebagai Nabi, bagaimana tawaf di Kaabah?
ada berhala. Kemudian tawaf itu berlaku dalam keadaan laki perempuan bugil. Kalau Nabi tak diutus tuan-tuan, sampai ke hari ini solat dalam keadaan bugil kot, atau tawaf dalam keadaan bugil kot. Maka pentingnya kehadiran Rasul membawa kita menyelamatkan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun tujuan dia. Dia bimbang umat dia dihantam azab seksa. Nabi bimbang umat dia dihentam azab seksa. Kita mudah-mudah nerakakan orang pula. Tu Nabi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sehingga kehadiran Rasul itu menyebabkan bukan sahaja manusia merasai kerahmatan. Kalau kita tengok dinasti-dinasti dulu, tamadun-tamadun dulu, bagaimana wanita diperlakukan, bagaimana anak-anak kecil diperlakukan, anak perempuan dibunuh hidup-hidup, anak lelaki dipancung hidup-hidup. Kemudian mengkastakan manusia. Ada golongan hamba bawah sekali, ada golongan ni, ada golongan ni, ada golongan ni. Kehadiran Nabi mendatangkan rahmat untuk semua. Sehingga kan bukan manusia sahaja merasai kerahmatan itu. Ada azan tak? Ada azan. Baik, tunggu azan sebentar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن
Innaka la tasmi'an. Allahumma salli. Kehadiran Rasul tadi bukan hanya dirasai kerahmatan, kasih sayang di kalangan manusia, tetapi alam pun merasai. Punya merasai tuan-tuan, satu hari Nabi berjalan dengan Abu Talib nak pergi ke Syam. Ada rahib, pendeta Kristian, dia nampak. Dia panggil, wahai kumpulan tu, mari sini. Dia pun datang, dia tanya, kenapa? Kenapa panggil kami? Aku nak tanya siapa anak ni. Dia kata, ini anak aku. Abu Talib kata, ini anak aku. Anak buah kan, anak dia lah kiranya. Maka dia kata, kau tipu. Kata betul. Dia kata, dia memanglah dia anak abang aku. Anak adik-beradik abang aku, adik-beradik aku. Kira anak lah. Macam ni aku percaya. Lalu dia kata, nak pergi mana? Kami nak pergi Syam. Nak pergi berniaga. Oh, nak pergi, hampa pergi. Jangan bawa budak ni. Budak ni bawa balik semula. Kenapa? Dia kata, budak ni adalah Muhammad. Aku kenal dia. Macam mana kau tahu? Aku melihat awan meneduh dia dalam perjalanan. Dan sudah pasti dia ada satu tanda di belakang antara bahu ni kat belakang. Abu Talib pegang tengok, oh ada. Padahal rahib tu tak kenal. No, alam merasai kehadiran Rasulullah. Nabi jalan sebelah gunung Uhud. Tiba-tiba Nabi dengar bunyi ketawa. Rupanya yang ketawa, tuan-tuan tahu siapa? Gunung Uhud ketawa. Dia kata, kenapa kau ketawa? Aku kasihani engkau ya Rasulullah. Kerana engkau kasihani aku, kita akan berjumpa di syurga. Satu hari Nabi lalu duduk dekat mimbar. Tiba-tiba mimbar tu menangis peluk Nabi. Dia tahu Nabi ni akan pergi. Pokok tamar. Satu hari Nabi datang dekat seekor binatang, unta. Nabi duduk. Tiba-tiba Nabi dengar suara menangis yang sangat kuat. Sampai dia kucuk kaki Nabi. Dia tanya kat unta tu, lima tu beki, kenapa kau nangis ni? Dia kata, ya Rasulullah, aku ni ada tuan. Tuan aku ini sering tak bagi makan dan minum pada aku dengan yang baik. Dan dia sering membebankan badan aku. Rasulullah dengan tegas Nabi panggil pemilik dia. Nabi kata, lepas ni jangan buat macam ni dah. Alam merasai kehadiran Nabi. Dan alam merasai kerahmatan Nabi. Jadi kita tengok bagaimana hebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita ni banyak tuan-tuan. Cerita tentang Rasulullah ni, alam merasai, wanita-wanita merasai, rasa dibela. Jangankan yang wanita tuan-tuan, yang bukan Islam pun merasai kehadiran Nabi. Yang Islam tetapi dia bersifat munafik pun merasai kehadiran Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul, waktu sahabat semua bengang, dia kata, ya Rasulullah, kali ni janganlah tahan kami. Kami dah tak tahan dengan perangai dia. Depan kita dia baik, belakang dia hasut supaya jangan ikut perang dengan kau. Sahabat berang. Semua datang nak pukul dia, nak bunuh dia. Apa Nabi kata? Jangan. Nanti orang kata, qatala ashabu. Nanti orang kata Muhammad bunuh kawan dia sendiri. Kita kawan cuik sikit, engkau masuk neraka. Orang usik sikit, engkau ni ahli nar. Engkau ni, tengok tuan-tuan, sifat kita. Orang macam tu pun sayangnya Nabi dekat dia. Sampai ke hari mati Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi buka tanggal jubah dia, letak dekat atas dia. Dia tinggi sikit, Nabi rendah sikit.
Jadi jubah tu bila Nabi tarik tutup muka, nampak kaki pula. Tarik tutup kaki, nampak muka pula. Sayangnya Nabi kat manusia. Maka Rasul adalah uswatun hasanah. Dia adalah suri teladan yang terbaik dalam segenap perkara dia. Nabi datang ni, tuan-tuan, kalau saya ajak tuan-tuan perang hari ni, sekarang ni tengah perang kat Palestin ni, masing-masing akan, okey Ustaz, jom Ustaz, kita akan bunuh siapa je kita jumpa. Ada perempuan ke, ada anak kecil ke, orang tua ke, bantai habis-habis bunuh. Inilah yang ada pada sahabat, berangnya dia, bengisnya dia. Tapi bila Nabi naik bercakap, aku perintahkan kamu jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh perempuan, jangan pecahkan rumah ibadah mereka. Jangan musnahkan rumah ibadah mereka. Jangan bunuh tukang masak kat belakang. Jangan bunuh orang tua. Tengok tuan-tuan. Dalam berperang pun masih lagi Nabi sayang orang. Kita kalah bab politik kan. Habis ke semua keluar. Perkataan-perkataan yang tidak baik. Sesama dengan orang yang sama-sama mengucap dua kalimah syahadah. Orang inilah patut kita contohi, menjadikan semangat untuk kita menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang yang mengharapkan ganjaran di sisi Allah dan juga hari kiamat. Saya sekadar itu sahaja tuan-tuan. InsyaAllah kalau akan datang ada lagi kesempatan untuk kita mengupas lagi hadis ini, kita akan kupas lagi insyaAllah pada bab yang seterusnya, iaitu bab komitmen kita dengan fardu. Seperti mana sahabat ni tanya berkaitan dengan kefarduan, dan seterusnya komitmen kita kepada hukum hakam Allah berkaitan dengan halal dan haram. Saya minta maaf andai ada terkasar bahasa, tergurus hati tuan-tuan. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.